Buletin Didik 9 Februari bersama saya Nur Halifah Gani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan membenarkan kemasukan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT secara berperingkat bermula 1 Mac ini. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 malam setelah memperhalusi cadangan Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan mengambil kira pandangan serta syur Kementerian Kesihatan KKM. Pengerusi Mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein yang juga Menteri Kanan Pertahanan dalam kenyataannya berkata KPT bersama KKM telah menetapkan SOP yang wajib dipatuhi dalam usaha memastikan kemasukan pelajar dilaksanakan dengan selamat atau reopening safely. Antaranya, jumlah kemasukan pelajar yang dibenarkan adalah 70 hingga 100% mengikut kapasiti IPT masing-masing. Pelajar dan staf yang lengkap vaksinasi dan tidak lengkap vaksinasi dibenarkan masuk ke kampus. Namun bagi pelajar dan staf yang tidak lengkap vaksinasi perlu membuat ujian RT-PCR dan berkeputusan negatif 3 hari sebelum masuk ke kampus. Mereka juga perlu melakukan ujian pengesanan COVID-19 menggunakan kaedah RTK antigen seminggu sekali mengikut strategi pengujian COVID-19 kebangsaan yang dikeluarkan KKM. Bagi pelajar antarabangsa sedia ada dan baharu, hanya yang lengkap vaksinasi dibenarkan masuk ke Malaysia. Mereka juga wajib menjalani tempoh kuarantin selama 7 atau 5 hari sekiranya telah mendapat dos penggalak. Datuk Seri Hishamuddin menegaskan IPT perlu mempunyai kapasiti untuk menampung bilangan pelajar yang hadir secara fizikal dan sentiasa mematuhi SOP pengajaran dan pembelajaran PDP yang ketat. Pelaksanaan PDP secara hybrid atau secara dalam talian dibenarkan. Semua aktiviti sukan dan riadah perlu mematuhi SOP dikeluarkan KKM. Pelajar yang pulang ke kampus juga wajib mematuhi SOP umum seperti memakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan fizikal dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Lembaga peperiksaan di bawah Kementerian Pendidikan KPM akan menyediakan sebanyak 3,382 pusat peperiksaan bagi calon CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021 di seluruh negara. Pusat peperiksaan itu dibuka secara berperingkat bagi membolehkan calon mengambil ujian bertutur dan mendengar bagi bahasa Melayu dan Inggeris serta ujian amali sains. Pusat peperiksaan yang mula beroperasi semalam menempatkan 401,927 calon ujian bertutur bahasa Melayu yang dijadualkan sehingga 10 Februari. Pusat peperiksaan ini dijadual beroperasi sehingga 24 Februari bagi ujian bertutur bahasa Inggeris yang bakal menempatkan sehingga 401,087 pelajar dari seluruh negara. Selain itu, 50,514 petugas peperiksaan akan dilantik Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran dalam mengurus dan mengendalikan peperiksaan. KPM juga mengingatkan calon agar melakukan persediaan awal dengan membawa dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan masing-masing. Jadual yang dikeluarkan KPM itu boleh dimuat turun menerusi pautan yang tertera. Pendaftaran program vaksinasi COVID-19 kanak-kanak PKIDS meningkat sebanyak 30,000. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menerusi ucapan di Twitter memaklumkan pihaknya akan terus menyampaikan kebaikan vaksinasi kanak-kanak di pelbagai saluran termasuk Facebook. Berdasarkan data yang dikemas kini menerusi laman Sesawang COVID Now, setakat 11.59 malam semalam, Lembah Kelang merekodkan kemajuan vaksinasi PKIDS tertinggi iaitu 4.2%, diikuti Sarawak 2.4% dan Sabah 0.7%. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyasarkan 80% kanak-kanak menerima vaksin COVID-19. Untuk tujuan itu, pusat pemberian vaksin PPV akan dibuka di sekolah bagi memudahkan kanak-kanak mendapatkan vaksinasi mereka. Kadar kebolehjangkitan RT COVID-19 dalam negara merekodkan lonjakan sehingga mencecah 1.39 semalam berbanding 1.32 kemarin. Semua negeri melepasi kadar RT 1.0 dengan Sarawak dan Perlis merekodkan kadar tertinggi iaitu masing-masing 1.68 dan 1.65.
Menerusi infografik dikongsikan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di Facebooknya hari ini, Sabah mencatatkan bacaan 1.59, diikuti Labuan 1.51, Terengganu 1.4, Kedah 1.36. Manakala Putrajaya 1.35, Pulau Pinang 1.34 dan Pahang 1.28. Nilai RT Johor pula 1.26, Selangor 1.25, Perak dan Kelantan masing-masing 1.24. Sementara Melaka 1.2, Kuala Lumpur 1.18 serta Negeri Sembilan 1.14. Semalam kes baru COVID-19 melebihi paras 10,000 untuk 3 hari berturut-turut apabila 13,944 kes dilaporkan setakat jam 12 tengah hari. The 11 online ASEAN Plus 3 Student Camp for the Gifted in Science atau ACGS, satu program menarik berteraskan pelajaran STEM yang dapat mengasah kemampuan dan bakat pelajar. Bertemakan Science Treasure Hunting Game, game ini memberi peluang kepada pelajar untuk melakukan perkongsian dengan pelajar dari pelbagai negara lain mengenai kaedah interaktif dan menarik dalam penyelesaian masalah berkaitan sains. Akademi Sains Pendang telah menyenaraikan 20 pelajar untuk menyertai kem ini iaitu 10 orang dalam mata pelajaran fizik manakala 10 lagi dalam subjek kimia. Aktiviti utama ACGS ke-11 ini meliputi latihan, bengkel dan pembentangan bagi pelajar serta guru pembimbing. Secara asasnya mereka perlu menganalisis pergerakan bagi objek yang jatuh bebas menggunakan tracker ataupun aplikasi yang telah disediakan oleh penganjur. Selain itu, objektif lain yang perlu mereka penuhi adalah mencari sumber kesilapan ataupun kesalahan, error semasa menggunakan tracker tersebut, dan juga mereka perlu mencari pecutan graviti menggunakan tracker tersebut. Pertandingan yang berlangsung secara dalam talian pada Januari lalu disertai 262 pelajar dari Brunei, Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea dan Sweden. Uniknya, mereka perlu bekerjasama dengan peserta lain dari pelbagai negara dalam sesi pembentangan ini. Matlamatnya menggalakkan komunikasi sesama mereka dan pertukaran idea yang lebih bernas dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Although this is a really fun experiment, we did face some difficulties throughout the process. For example, the tracking software should be able to take down the fixed point of a falling object. However, it was hard to accomplish as while the object is falling, there might be changes of lighting and colors, making it difficult for the tracking software to distinguish. Pada mulanya, saya ingin memilih bola takraw. Disebabkan saya berada di sekolah semasa kem tersebut dijalankan, saya tidak mempunyai pilihan dan menjadikan buli sebagai objek utama yang digunakan untuk eksperimen. Saya juga tidak mempunyai bahan dan masa yang cukup untuk membuat tugasan yang diberikan. Untuk tugasannya pula, bagi subjek fizik, kami diminta untuk merakam video retik kejahatan satu permainan tradisional yang menyerupai biji manik di negara masing-masing. Contohnya adalah guli, iaitu permainan tradisional di Malaysia. Kemudian dengan video itu, kami perlu menganalisa data dan menganalisa data di aplikasi yang bernama Tracker. And then dengan data-data itu, kami perlulah masukkannya ke dalam graf dan compare dengan ahli kumpulan yang lain. Kem ACGS dianjurkan Kementerian Sains dan ICT Korea serta Yayasan Pembangunan Sains dan Kreativiti Korea, KOFAK. Daripada program ini, saya sebagai guru fizik dapat melihat pelajar lebih kreatif dan lebih ke depan dalam mempelajari fizik. Mereka juga nampak lebih seronok kerana dapat mengaitkan fizik dalam kehidupan seharian mereka. Nampak lebih bersemangat
dan juga dapat menunjukkan komitmen yang begitu tinggi dalam menyelesaikan apa jua tugasan yang telah diberikan. Seterusnya, kerjasama dan kreativiti 4 pelajar jurusan teknologi automotif dari Kolej Vocational Sepang membolehkan mereka muncul juara kategori pembangunan F1 Virtual National Finals 2021 baru-baru ini. Kumpulan pelajar itu yang menggelarkan diri mereka KVS Cyclone dianggotai oleh Muhammad Aidil Imran Rafiq Anwar, Muhammad Akmal Mat Johar, Muhammad Daniel Mat Fauzi dan Idlan Arifin Farid. Pertandingan F1 Virtual National Finals berlangsung di SM Imtiaz, Kemaman, Terengganu bulan lalu. Ia adalah pertandingan rekaan dan penghasilan kereta mini berdasarkan model kereta Formula One. Ia juga antara kaedah mengaplikasikan pembelajaran dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. KVS Cyclone dibimbing oleh guru penasihat Nurul Ainina, Kamid dan Muhammad Jayamin Muhammad Ihsan. Rekaan kereta mereka yang dinamakan Dominic V2 menggunakan kuasa cartridge CO2 iaitu logam kecil memegang karbon dioksida, mencatat masa terpantas 1.362 saat untuk trek sepanjang 20 meter. Catatan masa itu membuatkan KVS Cyclone menjuarai perlumbaan kategori pembangunan. Menurut Cikgu Nurul Ainina, pertandingan ini bukan sahaja mendedahkan peserta dengan STEM, malah elemen pengurusan projek, strategi pemasaran dan keyakinan. Peserta juga dapat dilatih berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Melalui program itu, pihak KVS memeterai kerjasama strategik bersama Universiti Teknologi Malaysia UTM. Tambah Nur Ainina, kemenangan KVS Cyclone juga adalah usaha daripada pelbagai pihak termasuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berkenaan. Orang ramai diingatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang cuaca panas dan kering ketika ini. Ini berikutan negara sedang mengalami fasa kedua monsun timur laut sehingga pertengahan Mac depan. Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Wan Abdul Latif Wan Jaafar berkata, dalam tempoh itu taburan hujan di seluruh negara akan mengalami pengurangan dan menyebabkan keadaan cuaca panas serta kering di Semenanjung. Peningkatan pembakaran terbuka terutama di kawasan mudah atau sering terbakar seperti di kawasan tanah gambut serta tapak pelupusan sampah dikuatiri berlaku. Ini termasuk peningkatan kes dan aduan pembakaran terbuka di tapak pembuangan sampah haram, kawasan perumahan atau kejiranan. Tindakan penguatkuasaan lebih tegas juga akan diambil terhadap pihak yang mewujudkan tapak pelupusan sampah haram bagi menangani isu pembakaran terbuka serta pencemaran udara. Denda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 29(A) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 termasuk kompaun sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan boleh dikenakan. Sebarang aduan boleh dikemukakan kepada nombor atau email tertera. Setelah hampir 42 tahun menamatkan zaman persekolahan, 31 bekas pelajar sekolah menengah Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang, Kedah mengadakan pertemuan semula. Lebih menarik, ia diadakan di atas kapal layar dalam program Tautan Kasih. Program selama 3 hari itu diatur Jawatan Kuasa Khas yang dibentuk 3 bulan lalu bertujuan mengeratkan kembali hubungan persahabatan. Peserta yang hadir ialah bekas pelajar yang menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM pada tahun 1980. Selain pelayaran selama 3 jam di atas kapal layar Sea Station, kenangan paling bermakna pastinya menikmati makan malam menerusi aktiviti Sunset Dinner Cruise. Sebelum ini kami ada berjumpa kecil-kecilan, bukannya macam makan kenduri dan sebagainya, tapi kali ini satu perjumpaan yang besar dan sebelum ini kami rancang lebih kurang dalam 3 bulan lah untuk buat program ini dalam masa itu dalam PKP dan perbincangannya kami buat dalam kembang WhatsApp je lah. Saya sangat-sangat teruja dan kami harap program seperti ini dapat diteruskan walaupun orang kata datang ke Langkawi ini melibatkan kos yang tinggi, tetapi semua sanggup berkorban lah sebab nak bertemu dengan kawan-kawan. Program yang bertemakan Jumpa Lagi Day itu nyata lebih ceria apabila turut disertai ahli keluarga alumni.
Festival Cahaya Copenhagen bermula hujung minggu lalu hanya beberapa hari selepas Denmark menamatkan kebanyakan sukatan berhubung COVID-19. Dengan peningkatan hasil seni yang dipamerkan kepada 50 unit, penganjur mengisytiharkannya sebagai festival cahaya terbesar di Eropah. Hasil-hasil seni yang dipamerkan seluruh bandaraya dijangka menarik kunjungan lebih 500,000 orang dalam tempoh 3 minggu. Lebih menarik, ada juga pengunjung yang dilihat menyarum lilitan lampu pada anggota badan untuk sama-sama memeriahkan tema cahaya. Terdapat pelbagai tema diketengahkan, antaranya alam semula jadi, harapan dan kelahiran semula interaksi sosial selepas 2 tahun bergelumang dengan cabaran pandemik. Berdiri megah setinggi 5 meter, Phoenix seolah-olah mengalu-alukan kedatangan orang ramai ke festival ini. Ia dihasilkan sebagai simbolik kebangkitan semula selepas Denmark dilanda ribut malik baru-baru ini. Isu alam sekitar pula dinyatakan menerusi hasil seni ini yang menggabungkan 5,000 plastik kuning yang dikutip dan dikitas semula membentuk bumi. Selain pameran, pelbagai aktiviti juga diadakan di sini, antaranya majlis perkahwinan dan pertandingan larian. Bukan sahaja untuk pengunjung, lampu-lampu yang dipasang ini turut memberi manfaat kepada orang awam kerana dinyalakan pada awal pagi dan waktu malam bagi menerangi laluan pejalan kaki. Sukan tangisan mengiringi penampilan atlet ski negara Arwin Salihuddin dalam acara slalom wanita pada Sukan Olimpik Musim Sejuk 2022 hari ini. Walaupun bermula penuh bertenaga di awal saingan, atlet berusia 17 tahun itu tidak berjaya menamatkan saingan seperti yang diharapkan selepas tergelincir ketika menghampiri garisan penamat. Selepas berjaya menamatkan acara Giant Slalom di tempat ke-38 keseluruhan, Arwin sekali lagi menjadi tumpuan apabila turun beraksi dalam acara slalom wanita di Pusat Ski Nasional Yanqing, China. Bermula baik, Arwin bagaimanapun hilang kawalan menuju ke intermediate terakhir sekaligus tersingkir di run pertama. Arwin memaklumkan dia sebenarnya dihimpit kecederaan berulang di bahagian kaki ketika melakukan latihan pemanas badan, namun tetap memutuskan untuk meneruskan saingan hari ini. As I was coming down, I felt it. It was really painful and I couldn't push on the ski how I want to. And when I don't have that push over the outer ski, I can lose control very easily and it's very easy to blow out. And that's just so what happens, especially in the icy and bumpy conditions of today. Ini merupakan penampilan sulung Arwin pada Sukan Olimpik Musim Sejuk dan seluruh rakyat Malaysia pastinya berbangga dengan pencapaiannya yang turut muncul atlet wanita pertama negara beraksi di tamasya berprestij itu. Anak kepada bekas atlet kanu negara Sukan Olimpik 1996 Atlanta, Salihuddin Ayub itu akan pulang ke Amerika Syarikat minggu ini. Dan seterusnya dijadual menyertai kejuaraan remaja dunia di Panorama, Kanada. Li Zijia kembali menjadi tumpuan menjelang kejuaraan berpasukan Asia 2022 yang bermula Selasa ini. Bagi jurulatih persorangan Hendrawan, Zijia harapan utama untuk mendapatkan mata pertama sekaligus menyemarakkan semangat pasukan. Jurulatih persorangan lelaki negara Hendrawan menjelaskan betapa pentingnya peranan Zijia sebagai pemain pertama turun ke gelanggang. Zijia macam manapun kan dia important poinnya, terutama dengan Singapura. Karena kan selama ini mungkin masih 50-50. Kalau Zijia boleh menang dan ya kita akan boleh lebih senang ya. Gitu. Sedangkan Jepang pun player baru, kita pun ya Jiong, Yong mungkin masih belum 100% ya setelah COVID kan. So kita tapi condition hari ini apa semua mereka sudah
training. Skuad lelaki negara diundi dalam kumpulan B bersama pasukan pilihan kedua Jepun, Singapura dan Kazakhstan. Malaysia tetap waspada dengan penampilan Jepun meskipun tidak menurunkan pasukan terkuat. Manakala Singapura dengan barisan terbaik diketuai juara dunia Loh Kin Yew. Pertembungan Zija dan Kin Yew pasti ditunggu sebagai sandaran utama pasukan masing-masing. Malaysia mensasarkan mara ke separuh akhir untuk menempah slot automatik ke Piala Thomas dan Uber di Thailand Mei nanti. Saingan di Pusat Konvensyen Setia City di Shah Alam sehingga 20 Februari itu menyaksikan skuad wanita negara diundi dalam kumpulan Y bersama India dan juara bertahan Jepun. Kesaingan Liga Futsal Premier Malaysia 2022, KL City FC melonjak ke tangga ke-8 selepas menang tipis ke atas Selangor Tot United. Pertemuan KL City FC menentang Selangor Tot United adalah perlawanan pindaan yang kembali diatur Persatuan Bola Sepak Malaysia. Tanpa jaringan pada babak pertama, keranjakan permainan mula terselah selepas rehat. KL City lebih dahulu mencipta jaringan hanya 2 minit selepas permainan bersambung menerusi K. Dinesh Kumar. Minit ke-26, mereka menambah jaringan menerusi Muzaffar Tahar. KL City mengukuhkan cengkaman apabila T. Damesh menjadikan kedudukan semasa 3-0 minit ke-28. Bagaimanapun mereka tampak cemas apabila Selangor Tot United bangkit merapatkan kedudukan menerusi 2 jaringan Aidil Syaril Rosli dan Nur Ashraf Azli 3 minit sebelum tamat masa perlawanan. Namun, Selangor Tot United gagal mencari gol penyamaan menyaksikan KL City menarik nafas lega dengan kemenangan tipis 3-2. Mural gergasi berwarna-warni di sebuah kawasan penempatan di Lima, Peru mengakhiri buletin didik. Projek Rainbow itu dihasilkan sekumpulan artis dengan mengecat lebih 1,000 buah rumah. Saya Noel Fagani, salam hormat dan Assalamualaikum.